Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe channel ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan komen video-video kami. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Kepada yang berminat untuk berkongsikan kisah seram ataupun pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti Maya. Macam episod-episod sebelum ni, untuk episod kali ni ada special sikit sebab minggu lepas Irene sebenarnya balik kampung di Melaka. So, Irene ada berjumpa dengan beberapa orang kenalan Irene lah semasa Irene balik kampung tu. Borak punya borak, Alhamdulillah Irene dapatlah beberapa cerita menarik, iaitu pengalaman seram yang dikongsikan oleh kenalan Irene sendiri yang Irene rasa menarik untuk dikongsikan kepada semua. Sebenarnya minggu lepas Irene dapat banyak kisah seram, cumanya Irene dah kategorikan beberapa bahagian. So, untuk episod kali ni adalah bahagian pertama, dan untuk beberapa episod yang akan datang adalah cerita-cerita yang disampaikan oleh Kak Mastura. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Wallahulladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kisah yang pertama ini adalah berkaitan dengan pengalaman ketika Kak Mas pulang daripada menguruskan pilihan raya negeri, iaitu PRN 2023. Macam kita semua tahu, pada 2 minggu yang lepas, negara kita Malaysia telah mengadakan pilihan raya negeri untuk beberapa buah negeri kan. Antara negeri yang terlibat adalah Negeri Sembilan. So, nak dijadikan cerita, Kak Mas ni antara orang yang terlibat untuk menguruskan PRN di Negeri Sembilan, iaitu di Gemencih. Kak Mas ni duduk di Asahan, Melaka. Perjalanan daripada Asahan ke Gemencih ni akan melalui beberapa buah kawasan yang terdiri daripada perkampungan orang dan juga hutan belukar. Antara tempat yang akan dilalui oleh Kak Mas ni untuk pulang daripada Gemencih ke Asahan adalah Empangan Jus, Pantai, Nyalas dan kemudian baru dijumpa Asahan. Macam biasa, untuk minggu PRN tu, Kak Mas akan pergi setiap hari pada waktu siang. Tapi, ada satu hari tu, mereka yang menguruskan PRN di Gemencih ni terpaksa pergi pada waktu malam sebab dikatakan ada sebuah ceramah yang akan diadakan pada waktu malam. Menurut kata Kak Mas, perjalanan nak pergi ke Gemencih hari tu okey je. Tapi bila nak balik tu, ada sebuah kisah seram yang berlaku. Malam kejadian tu, lebih kurang pukul 11 selepas tamat sahaja ceramah, Kak Mas bersiap-siap untuk balik semula ke Asahan. Dalam perjalanan daripada Gemencih ke Asahan ni, dalam kereta ada 3 orang, iaitu Kak Mas, abang Kak Mas iaitu Abang Nyuk dan juga seorang kawan Kak Mas iaitu Kak Tia. Yang bawa kereta adalah Abang Nyuk, duduk di sebelah seat pemandu adalah Kak Mas dan duduk di belakang adalah Kak Tia. Dalam perjalanan balik ni, untuk pengetahuan semua, kawasan Empangan Jus dan Mantai ni adalah kawasan yang berhutan, sunyi. Kalau waktu malam tu memang agak seram lah untuk jalan sorang-sorang dan memang tak banyak pun kenderaan dekat situ. Irene cakap ni sebab Irene tahu tu adalah salah satu jalan untuk pergi ke sekolah Irene dulu. Empangan Jus ni dan Mantai adalah kawasan yang belukar, manakala kawasan Nyalas dan Asahan pula adalah kawasan perkampungan. On the way nak balik tu, Kak Mas nampak bulan malam tu jadi besar sangat. Sepatutnya bulan kecil kan? Tapi malam tu dia nampak bulan besar daripada biasa. Dia ingatkan dia seorang je nampak. Tapi rupa-rupanya Abang Nyuk dan Kak Tia pun sama nampak bulan tu besar daripada biasa. Mereka bertiga ni tak adalah kalut. Mereka just berborak aja macam biasa. Nak dijadikan cerita, kereta Kak Mas ni masa tu aircon dia rosak. Tingkap terpaksa dibuka sampai habis. Tingkap yang terbuka adalah tingkap di bahagian seat pemandu, seat sebelah pemandu dan juga seat belakang. Mereka bertiga malam tu melalui satu kawasan selekoh di Mantai. Dekat-dekat dengan selekoh tu ada perkuburan Cina. Waktu kereta mereka lalu dekat selekoh tu, Kak Mas ni tiba-tiba rasa nak pandang dekat atas, dekat bahagian cermin depan, tapi bahagian atas. Kak Mas ni pun menjengahlah ke atas. Bila dia menjengah, tiba-tiba Kak Mas nampak ada kain putih yang terjulur di bahagian atas bumbung pemandu. Kak Mas masa tu terdiam. Lepas tu dia berfikir sekejap. Apa benda tu? Kalau nak diikutkan logik akal, mana ada bendera warna putih? Lepas tu gantung tengah-tengah jalan sampai mencecah pula dekat bumbung kereta. Itu bukan bendera. Itu mesti sesuatu daripada alam sebelah.
Kak Mas cakap macam ni sebab Kak Mas ni jenis orang yang hijab matanya terbuka. Lepas saja Kak Mas ternampak benda tu, dia tetap berborak macam biasa dengan Abang Nyuk dan Kak Tia. Sebab Kak Mas tak naklah bagi tahu mereka apa yang dia nampak. Takut-takut keadaan jadi kelam kabut, lepas tu terjadi aksiden ke apa. So Kak Mas ni layankan aja Abang Nyuk dan Kak Tia berborak sampai ke kawasan kampung mereka. Bila sampai dekat Asahan, masa tu dah lebih kurang pukul 12.30 malam. Kak Mas dan Abang Nyuk ni berhentikan Kak Tia iaitu di Taman Sri Asahan. Kak Mas dan abang dia pulang semula ke rumah mereka yang terletak di kampung Asahan. Sampai aja dekat rumah, Kak Mas ni rasa macam meremang satu badan. Dia rasa tak sedap hati. Dia dah biasa dah kalau ternampak sesuatu ni semasa dalam perjalanan balik rumah. Mulalah bulu roma meremang satu badan, lepas tu susah nak tidur. Tu perkara yang normal bagi Kak Mas. Tapi bila dah jadi macam tu, dia rasa tak best lah. Sebab bukan dia minta pun nak tengok benda-benda macam ni. Malam tu, Kak Mas sampai aja dekat rumah, dia terus mandi dengan daun bidara. Lepas tu dia pun baca-baca surah dan ayat kursi sebelum tidur. Kak Mas masih tak boleh tidur. Dia rasa macam tak tenteram. Sedang Kak Mas cuba untuk tidur-tidur ayam tu, dia terlelap sekejap. Kak Mas bermimpi berjumpa dengan makcik saudara Kak Mas, iaitu Mak Hitam. Dalam mimpi Kak Mas, Mak Hitam cakap macam ni, "Mas, kat kamu ni ada benda ni." Lalu Mak Hitam pun peluk Kak Mas. Lepas saja tersedar daripada mimpi, Kak Mas baru rasa tenteram sebab dia rasa selamat sangat bila Mak Hitam peluk dia. Kak Mas ambil air zam-zam satu cawan dan mula selawat. Dia pun minum, baca ayat kursi. Alhamdulillah, Kak Mas boleh tidur walaupun agak lewat. Esoknya, Kak Mas pergi semula ke Gemencih untuk menguruskan PRN. Jadi, Kak Mas berjumpa dengan Kak Tia. Rupa-rupanya, menurut kata Kak Tia, benda yang Kak Mas nampak malam tu mengikut dia balik rumah. Menurut cerita Kak Tia, apabila Kak Mas dan Abang Nyuk berhentikan Kak Tia di rumah dia, Kak Tia ni pun masuk ke dalam rumah. Dalam rumah tu ada anak Kak Tia dan ibunya. Anak Kak Tia ni berusia lebih kurang 6 tahun. Bila aja ternampak Kak Tia masuk, anak Kak Tia tiba-tiba menangis, menjerit-jerit macam budak kena pukul. Kak Tia pun pelik. Kenapa dengan anak dia ni menangis-nangis ni? Sambil anak dia menangis, anak dia tunjuk dekat pintu, "Momok, momok." Kak Tia ni pandang dekat pintu, dia tak nampak apa-apa. Tapi anak dia menangis daripada pukul 12 sampai pukul 3 pagi. Tak berhenti-henti menangis sambil tunjuk dekat pintu. Dipendekkan cerita, suami Kak Tia ni pulang malam tu jam 3 pagi sebab suami Kak Tia ni bekerja kilang shift malam. Sampai aja suami Kak Tia depan pintu, suami Kak Tia pun sound Kak Tia, "Kau bawa balik apa ni?" Menurut kata suami Kak Tia, dia nampak ada satu kelibat wanita berambut panjang, berbaju lusuh putih dan bermuka sangat hodoh, iaitu Pontianak, sedang berdiri di depan pintu rumah mereka. Lalu suami Kak Tia pun membacakan ayat kursi untuk menghalau makhluk tu. Alhamdulillah, makhluk tu pun hilang. Sejak daripada hari tu, Kak Mas ni tak berani nak balik malam dah. Nak lalu dekat kawasan Mantai tu. Sebab menurut kata Kak Mas, dekat Selekoh tu memang agak keras sikit. Selalu dah orang terkena dekat situ. Kisah yang kedua ini masih berkaitan dengan pengurusan PRN 2023 dialami oleh Kak Mas dan juga kawan dia yang bernama Farah dan Anis. Pada hari Kak Mas, Abang Nyuk dan Kak Tia dikacau tu, esoknya Kak Mas pergi lagi ke Gemencih untuk menguruskan PRN. Tapi program untuk hari tu adalah ziarah rumah ke rumah. Yelah, selalunya kan kalau PRN ni orang akan ziarah rumah ke rumah untuk adakan kempen, sumbangan dan sebagainya. Menurut kata Kak Mas, dalam perjalanan dia menuju ke Gemencih dan melalui kawasan Empangan Jus, kat situ lagi dia kena kacau. Untuk pengetahuan semua, Empangan Jus ni adalah salah satu empangan yang ada di negeri Melaka. Tapi kawasan empangan tu memang berhutan dan waktu malam memang agak sunyi. Tak banyak kereta yang lalu. Kiranya kalau waktu siang ni okey lagi, tapi waktu malam memang seram kalau nak lalu. Kak Mas ni pun bertolak daripada Asahan ke Gemencih. Dalam perjalanan, ketika di Empangan Jus, Kak Mas tiba-tiba dia dengar ada satu suara lelaki dekat sebelah dia. Padahal dalam kereta tu hanya Kak Mas seorang je, tak ada orang lain punya ikut. Kak Mas teliti dengan betul-betul. Suara lelaki tu seakan-akan garau sedang menderam. Macam tu suara dia dekat seat sebelah pemandu. Kak Mas ni pun tertoleh. Suara siapa pula ni? Yang ada dekat sebelah dia adalah barang-barang untuk PRN. Bukannya ada orang pun dekat sebelah dia. Bila dah kena kacau macam tu, Kak Mas rasa seram sejuk lah pula. Kak Mas fikir kalau dia pergi pagi, dia takut akan balik malam. So Kak Mas batalkan niat dia. Dia pun pulang semula ke rumah. Nak dijadikan cerita, pada hari yang sama, menurut kata kawan Kak Mas, iaitu Anis dan Farah, mereka join untuk program hari tu. Tapi macam biasalah, akan balik waktu malam. Anis dan Farah ni akan bertolak daripada Gemencih ke Alogan
Gajah. Dalam perjalanan balik lebih kurang jam 11 lebih macam tu, Anis dan Farah ni akan melalui satu kawasan yang dinamakan Bukit Bulat. Untuk pengetahuan semua, Bukit Bulat ni adalah kawasan yang agak berhutan, sunyi. Kalau waktu malam memang seram lah juga nak lalu situ. Bila melalui kawasan Bukit Bulat, Farah dan Anis ni nampak dari jauh ada sebujur tubuh yang sedang tegak berdiri di tengah jalan, melompat-lompat. Waktu tu hanya Tuhan je yang tahu betapa berdebarnya dan rasa macam nak pingsan bila nampak depan mata. Tapi nak tak nak, orang kena hadap juga makhluk tu sebab nak balik ke rumah. Anis dan Farah dua-dua selawat banyak-banyak kali. Tapi sepanjang perjalanan dari tempat mereka berjumpa dengan makhluk tu sampai ke rumah, setiap kereta yang berselisih dengan mereka akan bagi high beam, macam ada sesuatu di atas bumbung. Anis dan Farah masa tu memang tak tengok kiri kanan, terus pecut aja dengan laju balik ke rumah. Alhamdulillah, Anis dan Farah selamat sampai ke rumah. Tapi 3 hari member tu demam. Yelah, demam terkejut agaknya. Kisah yang ketiga ini adalah berkenaan dengan Kak Mas juga. Menurut kata Kak Mas, pada bulan Julai 2023 iaitu bulan lepas, Kak Mas dan kawan-kawan dia bercadang untuk adakan sebuah mesyuarat bersempena dengan BRN. Jadi, mereka pun berpakat untuk jumpa di Pekan Alu Gajah. Lokasi untuk perbincangan mereka pada malam tu adalah di sebuah kedai mamak yang terletak di Pekan Alu Gajah. Lepas saja perbincangan selesai, dalam pukul 11 lebih, Kak Mas decide untuk balik semula ke rumah. Dalam perjalanan ni, Kak Mas bertiga bersama dengan abang dia iaitu Abang Danish dan mak Kak Mas. Macam biasa, kereta Kak Mas kan rosak airconnya. Jadi mereka terpaksa buka semua tingkap. Perjalanan daripada Pekan Alu Gajah tu ke Asahan, mereka akan melalui satu kawasan iaitu Selanda. Kawasan Selanda ni pun memang berhutan dan kalau ada rumah tu pun jarak-jarak, agak suram pada waktu siang maupun malam. Dipendekkan cerita, Kak Mas melalui satu kawasan Selekoh Tajam selepas menuruni sebuah bukit. Dekat Selekoh Tajam tu ada satu kawasan perkampungan orang asli. Masa Kak Mas melalui kawasan Selekoh tu, Kak Mas ni hidung dia tiba-tiba terbau macam sesuatu yang wangi sangat, macam bau bunga melo. Dalam hati Kak Mas ni pun bercakap, wanginya, sedaplah bau bunga ni. Tapi bau yang wangi tu tak lama, sekejap je. Dalam 10 saat tiba-tiba bertukar jadi bau yang busuk. Kak Mas ni pun pelik, tadi bau wangi, tiba-tiba bau busuk pula. Tapi dalam hati dia ni dah rasa macam tak sedap dah. Kak Mas masih tak naikkan lagi tingkap kereta. Dia teruskan perjalanan sampai di rumah. Sampai-sampai aja di rumah, Kak Mas terus mandi. Abang Danish pun mandi. Tapi mak Kak Mas tak larat nak mandi. Dia kata dia nak terus tidur sebab dia penat sangat hari tu. Selesai mandi, Kak Mas ni dia rasa bulu roma dia ni satu badan tegak berdiri. Malam tu dia cuba untuk lelapkan mata, tapi dia tak boleh tidur. Lalu Kak Mas cepat-cepat pergi kejut mak dia. Mak pergi mandi dululah. Kita ni balik lewat malam, tak elok kalau tak mandi dulu. Sedang Kak Mas tunggu mak dia mandi, Kak Mas pun berbaring di atas katil. Sambil-sambil tu, Kak Mas ni berselawatlah juga dalam hati, tapi mata dia tetap juga tak nak lelap. Bulu roma pun dari tadi tak turun-turun. Kak Mas capai telefon dia dan buka ayat ruqyah. Tak sampai beberapa saat ayat ruqyah dibacakan di dalam telefon, tiba-tiba kaki Kak Mas terasa macam ada sesuatu yang tarik. Kak Mas terjaga dan dia tengok, mak kat dalam bilik air. Siapa pula yang tarik kaki aku ni? Kak Mas matikan ayat ruqyah. Tak lama lepas tu, Kak Mas pasang semula ayat ruqyah. Bila pasang ayat ruqyah kali kedua, sekali lagi kaki Kak Mas ditarik. Kak Mas rasa tak sedap hati. Kak Mas cuba ubah posisi tidur dia. Daripada kepala dekat kepala katil, dia ubah kepala dekat kaki katil. Alhamdulillah, berkat bacaan doa berserta selawat, Kak Mas boleh tidur malam tu. Menurut kata Kak Mas, kalau kejadian yang berlaku macam ni, biasanya dia terus akan mandi dengan daun bidara. Dan Alhamdulillah, malam tu Kak Mas boleh tidur macam biasa. Selesai sudah ketiga-tiga kisah yang telah disampaikan oleh Kak Mas. Pengajaran daripada ketiga-tiga kisah ni adalah, kalau kita balik lewat malam ni, seeloknya sebelum tidur tu, kita bersihkanlah diri kita. Kalau dalam perjalanan pulang ke rumah, kita diikuti dengan makhluk-makhluk alam gaib ni, orang tua-tua kata, singgahlah dulu di mana-mana, macam 7-Eleven ke, McD ke, supaya benda tu tak terus direct ikut kita dekat rumah. Macam cerita yang pertama tadi, kan destinasi pertama yang mereka singgah adalah rumah Kak Tia. Jadi sebab itulah benda alah tu berhenti dekat rumah Kak Tia. Sebab rumah Kak Tia lah rumah pertama yang mereka berhenti. Baru Kak Mas dan Abang Nyuk balik ke rumah mereka.
Sekian saja untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk follow up bahagian seterusnya, cerita-cerita daripada Kak Mas. Kepada yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kepada yang berminat untuk kongsikan cerita kisah seram atau pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu, tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja dari saya untuk episod kali ini. Sampai jumpa lagi dan semoga anda semua terhibur. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.